Pendidikan adil masa depan bersama. Akses pendidikan tanggung jawab kita. Keadilan dalam pendidikan, keadilan untuk semua. Pendidikan inklusif tanggung jawab bersama. Assalamualaikum dan selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton podcast kita pada hari ini, iaitu podcast ilmiah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita ada satu topik hangat yang akan kita bincangkan pada hari inilah. Tapi untuk membentuk satu perbincangan, saya tidak berkeseorangan. Yang mana hari ini kita bawakan khas tetamu jemputan daripada universiti yang sangat berprestij dunia lah, orang bilang berprestasi tinggi. Jadi tanpa membuang masa, tak kenal maka tak cinta, mari kita berkenal-kenalan dengan tetamu jemputan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan. Jadi tetamu kita yang pertama pada hari ini, beliau merupakan Ketua Jabatan Bahasa daripada Universiti Malaya, yang mana kita bawakan khas, kita jemput khas dari UM, Saudari Elsna Paulus. Apa kabar saudari? Baik-baik saja saudara. Boleh panggil dengan nama panggilan apa? Boleh panggil Puan Elsna sahaja. Puan Elsna, baik. Puan Elsna dari KL tadi berapa jam sini? Lebih kurang dalam 2 jam lah begitu. 2 jam juga lah. Jadi nampak tu tuan-tuan dan puan-puan, Puan Elsna sanggup mengharungi 2 jam perjalanan untuk menjayakan podcast perbincangan ilmiah kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, kita bergerak ke tetamu jemputan yang kedua. Beliau merupakan seorang ketua komposer lagu, komposer lagu rakyat daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bawakan khas Saudari Hasnita Bahari. Apa kabar saudari? Baik saudara. Saudari sihat? Sehat alhamdulillah. Apa kabar pula saudara? Alhamdulillah, saya sedikit kurang sihat, tapi tidak mengapa. Untuk tuan-tuan dan puan-puan di rumah yang sedang menonton, saya tetap turun ke lapangan untuk menjayakan kita punya podcast pada hari ini. Jadi saudari lebih selesa dipanggil dengan nama panggilan apa? Panggil Nita pun boleh. Okey, baik. Jadi pada hari ini kita ada satu topik yang sangat hangatlah yang kita mau bincangkan, iaitu berkaitan pendidikan kita pada masa kini. Yang mana persoalan dia, apakah cabaran pendidikan dalam isu hak asasi manusia? Ya, saya tahu tuan-tuan dan puan-puan di rumah pun sudah pasti tertanya, apakah itu hak asasi manusia? Kita akan tanyakan pada panel kita pada hari ini. Saudari Elsna, apakah itu hak asasi manusia? Okey. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada host kita pada hari ini, Encik Arif Hakimi. Okey. Seperti yang dipersoalkan tadi berkaitan dengan apakah itu hak asasi manusia? Bila kita melihat pada konteks agama Islam, hak asasi manusia ni bermaksud dari istilah hukuk al-insan, dan ini berasal daripada perkataan Perancis, yaitu human rights. Okay. Terima kasih Elsna. Jadi bagaimana pula dengan pendapat panel kita yang kedua, iaitu Hasnita ataupun Nita kita panggil? Oke baiklah. Di sini Elsna sudah
Ponersna sudah terangkan tentang apa itu hak asasi manusia. Jadi saya akan terangkan apa pula hak asasi manusia dalam konteks pendidikan. Jadi hak asasi manusia nih dalam konteks pendidikan ini merujuk kepada prinsip bahwa setiap individu tuh berhak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi, yang mana di sini menunjukkan bahwa setiap individu yang ada di dunia ini perlulah menerima pendidikan secara universal, macam mempunyai dengan sama rata lah, mereka dapat dengan sama rata. Jadi hak asasi manusia dalam konteks pendidikan ini boleh dikategorikan dengan 3 prinsip, yaitu universal, tiada diskriminasi, dan pendidikan yang berkualitas. Jadi secara ringkasnya, semua individu tanpa mengira latar belakang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang bebas daripada diskriminasi. Itu pendapat saya. Apa itu? Terima kasih. Itulah pendapat daripada panel-panel kita pada hari ini. Jadi untuk pengetahuan semualah, pendidikan juga merupakan antara hak asasi kita juga. Yang mana pendidikan ni adalah untuk semua. Semua berhak mendapatkan pendidikan tanpa ada berat sebelah ataupun perlu, dengan erti kata lain, pendidikan ni perlu diberikan secara adil kepada semua. Betul? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pendidikan ni merupakan salah satu hak asasi manusia seperti yang saya cakapkan sebentar tadi, yang mana diiktiraf di peringkat antarabangsa. Contoh dia telah dinyatakan dalam artikel 26 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat, yang mana pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk memperkasakan individu dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi asas penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan seimbang. Cerita macam yang saya katakan sebentar tadi lah, pendidikan ni tuan-tuan dan puan-puan untuk kita semua. Semua orang di dunia ini berhak mendapat semua pendidikan yang sama. Tetapi apa yang menjadi persoalan kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan adalah apakah cabaran-cabaran pendidikan dalam isu hak asasi manusia pada masa kini. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput panel kita yang pertama, iaitu Elsna, untuk memberi sepatah dua kata berkaitan isu kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih untuk host kita. Okey, seperti soalan yang dipersoalkan tadi, yaitu apakah cabaran pendidikan berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi di sini saya akan mengambil satu topik berkaitan dengan isu LGBT, yaitu lesbian, gay, LG, bioseksual, dan transgender. Okay. Seperti yang kita tahu lah, dalam konteks pendidikan di Malaysia ni, semestinya LGBT ini merupakan sesuatu isu yang sensitif lah, dikatakan sensitif, sebab LGBT ini tidak diiktiraf di Malaysia dan tidak relevan lah, tidak sesuai dengan negara kita, sebab kebanyakan LGBT ini digunakan oleh diaplikasikan oleh negara-negara lain begitu. Jadi dalam ajaran agama kita sendiri pun melarang perbuatan LGBT lah untuk kehidupan kita seharian. Jadi dalam aspek pendidikan berkaitan dengan LGBT ini, apa yang saya dapat lihat berkaitan dengan aspek pendidikan dalam LGBT adalah yang pertama, berkaitan dengan diskriminasi terhadap pelajar LGBT. Jadi bila ada pelajar yang terlibat dalam LGBT, mereka kebanyakan menjadi mangsa kepada bully. Jadi bila begitu, dorang akan mengalami masalah mental, dorang akan mengalami kesukaran lah untuk belajar bila terjadinya begitu. Jadi semestinya perbuatan LGBT ini sebenarnya tidak baiklah untuk diaplikasikan. Oke, seterusnya saya pergi kepada tanggung jawab guru untuk mendidik anak-anak berkaitan dengan isu LGBT ini. Sebenarnya ramai guru yang tidak tahu berkenaan dengan bagaimana untuk mendidik anak-anak yang terjerumus dalam
aspek inilah dalam LGBT. Mereka tidak tahu untuk terlepas daripada norma LGBT itu. Dan itulah yang menjadi isu lah kepada mereka untuk meneruskan pembelajaran dalam pendidikan itu sendiri. Lepas itu, jadi untuk kepada guru-guru, mereka sepatutnya menyediakan didikan yang sistematik untuk pelajar yang mengalami LGBT ini, supaya mereka terlepas daripada perkara-perkara LGBT. Mereka perlu melepaskan diri mereka daripada perbuatan LGBT ini, sebab perbuatan LGBT ini tidak sesuai untuk mereka. Dari ajaran agama pun tidak mengajarkan untuk perbuatan LGBT ini sebagai perbuatan yang normal. Bagi saya, LGBT ini memang berleluasa di negara luar sana, dan ia memberi kesan kepada sistem pendidikan kita, disebabkan pelajar-pelajar masa kini sudah terdedah dengan norma-norma di luar daripada negara kita. Jadi apabila dorang terdedah dengan itu, itulah penyebabnya mereka terikut-ikut dengan kegiatan LGBT ini. Dan ini memberi kesan terhadap sistem pendidikan kita, yang mana isu ini adalah sangat bertentangan dengan norma masyarakat kita. Jadi apa yang mau dimaksudkan dalam pendapat saudari tadi adalah berkaitan guru bukan sahaja memberikan pendidikan yang sama rata dalam kalangan pelajar, tapi juga ingin membantu golongan-golongan yang terlibat dalam LGBT ini untuk keluar daripada kancah negatif ini. Betul? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti yang kita tahu, isu LGBT ini bukanlah sekali dua, tetapi memang sangat popular di negara luar. Bahkan ada negara yang menerima sendiri perbuatan LGBT itu di negara mereka, tetapi tidak untuk negara kita, ya tuan-tuan dan puan. Kerana negara kita, negara Malaysia, menolak terang-terangan perbuatan LGBT ini. Jadi sebagai warga pendidik, tuan-tuan dan puan, kita bukannya untuk menyisihkan mereka, tetapi kita perlu membimbing mereka, mendorong mereka untuk keluar daripada isu negatif ini, dan seterusnya memberikan pendidikan yang sama rata dalam kalangan pelajar tanpa mengira bangsa dan juga isu yang terjadi dalam diri mereka. Betul? Betul. Jadi apa pula pendapat anda, saudari Rita, berkaitan persoalan kita pada hari ini? Okey, pada pendapat saya, cabaran pendidikan terhadap hak asasi manusia ini adalah ketidaksamaan akses dalam sistem pendidikan. Okey, di sini kita boleh huraikan dengan lebih banyak. Salah satunya iaitu berkaitan faktor sosial ekonomi lah. Di sini ketidaksamaan akses yang berlaku adalah disebabkan biasanya kanak-kanak yang dari keluarga berpendapatan rendah seperti B40 atau di bawah dari itu sering kali menghadapi halangan lah untuk mengakses pendidikan seperti yuran sekolah, perbelanjaan buku teks, pakaian seragam dan kos pengangkutan. Dan ini menyebabkan ramai kanak-kanak miskin tercicir dalam sistem pendidikan. Dan ini adalah salah satu hak yang mereka perlu dapat dalam pendidikan, tapi disebabkan sosial ekonomi yang rendah menyebabkan mereka tercicir. Okey, isu ini juga dapat dilihat dalam era digital masa kini, yang mana murid-murid yang berpendapatan rendah tidak dapat menyediakan kelengkapan teknologi yang sangat diperlukan dalam sistem pendidikan masa kini. Di sini dapat kita lihat murid-murid yang berpendapatan tinggi, mereka lebih dapat mengikut tren semasa dalam pendidikan disebabkan keluarga mereka dapat menyediakan kelengkapan tersebut. Buktinya di sini dapat kita lihat
pada pandemik COVID-19, banyak pelajar yang berpendapatan rendah tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran secara dalam talian karena tidak mempunyai peralatan yang lengkap untuk mengakses pendidikan daripada guru-guru. Selain itu, di sini juga saya ada sediakan menurut Syarifah dan kajian daripada Syarifah Damia, bilangan anak-anak Bumi Putra di sekolah menengah hanya 20% daripada jumlah keseluruhan pelajar. Situasi ini jelas menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan lagi, anak-anak Bumi Putra di luar bandar ketinggalan dalam pelajaran, khususnya peringkat sekolah menengah. Dan di sini kenapa anak-anak Bumi Putra kurang mendapat pendidikan adalah disebabkan puncak utama ialah kemiskinan ibu bapa dan keluarga. Oke, selain daripada itu, dalam konteks ketidaksamaan akses dalam pendidikan juga, selain daripada sosial ekonomi, kekurangan infrastruktur di luar bandar juga merupakan isu yang dari dulu lagi hingga sekarang yang merupakan sememangnya hak semua pelajar peroleh, tapi biasanya di kawasan luar bandar infrastruktur nih banyak yang tidak lengkap. Jadi di sini nampaklah ketidakadilannya dengan murid-murid di kawasan bandar dan di luar bandar. Jadi infrastruktur pendidikan yang terlihat di kawasan terpencil ini adalah seperti kekurangan guru terlatih, kemudian asas seperti air dan elektrik, dan persekitaran belajar mereka tuh yang kurang kondusif. Di sini seperti yang sudah dinyatakan dalam sistem pendidikan kita, pendidikan yang berkualitas haruslah disediakan, yaitu contoh salah satunya adalah persekitaran pembelajaran yang kondusif. Jadi tanpa adanya sistem pembelajaran yang kondusif ini di kawasan luar bandar, maka pendidikan murid tuh tidaklah berkualitas. Jadi dapatlah kita lihat di sini, murid di kawasan luar bandar kurang mendapat hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, yaitu persekitaran pembelajaran yang kondusif. Dari aspek mobility juga, pelajar di kawasan terpencil juga terpaksa menempuh perjalanan yang jauh dan berbahaya untuk ke sekolah. Manakala di kawasan bandar, mereka mudah dan senang untuk mencapai, untuk laluan untuk ke sekolah lah maksudnya. Jadi saya ada petik dari berita harian juga pada Desember 2021, Menteri Pendidikan Malaysia dilaporkan berkata bahwa terdapat 1.311 buah sekolah yang mempunyai infrastruktur daif di seluruh negara. Jadi di sini dapat kita lihat terdapat 1.000 lebih sekolah yang mempunyai infrastruktur yang daif. Jadi di sini murid-murid yang berada di sekolah tersebut tidak menerima infrastruktur yang sama rata dengan murid-murid yang di kawasan bandar. Oke, itu saja daripada saya berkaitan ketidaksamaan akses dalam pendidikan. Ya, tuan-tuan puan, kita memang jelas saudara lain bersuluh. Kita nampak perbezaan dari segi sekolah luar bandar dan sekolah yang di bandar. Yang mana sekolah di bandar ni ya kita tahu agak lebih maju sedikit lah berbanding sekolah luar bandar. Bukan sedikit tapi banyak, sebab kita boleh katakan akses teknologi yang membawa kepada pembelajaran abad ke-21 lebih memenuhi kriteria-kriteria dia untuk sekolah yang di bandar ni. Sementara sekolah yang luar bandar ni dia ada sedikit kekurangan, mungkin dari segi capaian rangkaian, mungkin dari segi kemudahan teknologi. Tapi tu mungkin kerajaan memiliki inisiatif-inisiatif untuk
mengatasi masalah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan itu sahaja cabaran pendidikan dalam hak asasi manusia, tetapi ada lagi cabaran lain, iaitu kekangan budaya dan sosial. Bila bercakap tentang kekangan budaya dan sosial ni, sudah pasti berkaitan dengan amalan budaya yang membataskan pendidikan. Apakah amalan budaya tersebut? Sudah tentulah perkahwinan di usia muda. Ya tuan-tuan dan puan-puan, bila bercakap tentang perkahwinan di usia muda ini, saya dah petik daripada UNESCO yang menyatakan statistik ataupun anggaran global untuk pernikahan awal lah untuk anak-anak ni, yang mana 1 daripada 5 wanita muda berusia 20 hingga 24 tahun berkahwin sebelum hari jadi ke 18 tahun, berbanding 1 daripada 30 lelaki muda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini kita dapat lihat bahawa kebanyakannya kanak-kanak perempuan yang banyak menjadi yang terlibat dalam perkahwinan di usia muda ini. Mungkin kerana dari segi kita boleh bercakap tentang dalam kesamarataan gender lah, yang mana lelaki ni dia boleh buat macam-macam pekerjaan. Jadi kalau dia tidak belajar pun dia boleh bekerja. Dan wanita mungkin ada sedikit had dalam kemampuan mereka melakukan sesuatu kerja. Jadi di sini berlaku kesamarataan gender, yang mana kita perlu ingat bahawa masa kini kebanyakan wanita sendiri yang melakukan kerja-kerja lelaki, dan lelaki juga boleh melakukan kerja-kerja wanita. Jadi berbalik kepada topik kita pada hari ini, ataupun isi saya yang mana menyatakan berkaitan pernikahan muda ini. Di negara kita juga tidak terjejas daripada pernikahan muda ini, yang mana di Malaysia sekurang-kurangnya 1,500 kanak-kanak berkahwin setiap tahun. Pada tahun 2018 lah, itu pada tahun 2018. Dan semestinya singgah ke hari ini, anggaran itu semakin meningkat dari semasa ke semasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam aspek perkahwinan bawah umur ni, dalam beberapa komuniti, perkahwinan kanak-kanak ni dia dianggap sebagai norma budaya lah, terutamanya kebanyakan di kawasan-kawasan luar bandar, yang mana yang lebih mementingkan adat ataupun mungkin kurang kemampuan untuk belajar, makanya anak wanita mereka dikahwinkan saja kepada lelaki yang sudah bekerja. Jadi di sini dia akan mengganggu akses lah. Dia menyebabkan kanak-kanak tersebut tidak dapat menikmati dia punya pendidikan tu. Jadi akibat daripada hal ini, terutamanya kanak-kanak perempuan lah, dia terpaksa meninggalkan sekolah untuk memenuhi tanggungjawab dia di rumah tangga, untuk menjaga suami dia, untuk memenuhi nafkah suami dia. Jadi dalam aspek yang kedua pula yang berkaitan isi saya pada hari ini adalah dari segi kerja di usia kanak-kanak. Jadi pada masa kini kebanyakan bukan sahaja di luar bandar, tapi dalam masyarakat kita sudah tentu ada yang kurang berkemampuan. Jadi kemiskinan ini sering memaksa kanak-kanak untuk bekerja untuk menyokong kewangan keluarga. Jadi budaya yang menerima kerja kanak-kanak mengabaikan hak mereka untuk belajar, kerana kanak-kanak perlu fokus untuk bekerja untuk membantu kewangan keluarga dia. Jadi dalam hal ini, apabila kanak-kanak tersebut mempunyai komitmen lain, dia tidak dapat menumpukan sepenuhnya perhatian dia kepada pelajaran dia, kerana dia perlu membantu keluarga dia untuk mencari sumber kewangan bagi menyara kehidupan mereka pada masa kini lah. Jadi yang terakhir adalah peranan ibu bapa sendirilah. Di sini kita dapat lihat kebanyakan ibu bapa memiliki kesedaran yang rendah. Dalam beberapa komuniti, ibu bapa ni dia kurang memahami pentingnya pendidikan ni terhadap pelajaran, terhadap anak-anak mereka. Mungkin pada masa dahulu, ibu bapa ini pada masa kecil mereka juga mengalami benda yang sama. Tetapi dia, tuan-tuan dan puan-puan, pada masa kini kita tidak boleh menyamakan, kerana sistem pendidikan ni dia berubah secara dinamik mengikut peredaran zaman. Mungkin kalau dulu banyak peluang pekerjaan boleh dibuka kepada mereka, tapi pada masa kini peluang pekerjaan tu sangat tinggi. Jadi untuk kanak-kanak yang tidak mendapat pendidikan, mungkin agak sukar untuk bersaing dengan mereka yang mempunyai pendidikan itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam hal ini pentingnya
kesedaran daripada ibu bapa itu sendiri untuk memberikan pendidikan yang secukupnya kepada anak-anak mereka. Saya rasa itu saja. Saya ingin tambah berkaitan norma dan masyarakat tadi. Oke, di sini kita dapat lihatlah diskriminasi gender berlaku. Jadi kalau kita dapat lihat sebenarnya diskriminasi gender ini berlaku dari sejak zaman dahulu lagi, sejak sebelum merdeka dan sehingga masa kini. Mungkin di negara kita diskriminasi itu kurang dapat dilihat lah sekarang, sebab sekarang dapat kita lihat perempuan dan lelaki dapat pendidikan yang sama lah. Tapi jika isu ini kita lihat dalam konteks global, di negara-negara luar isu ini masih menjadi isu yang utama lah. Di sini saya ada baca di berita harian juga, UNESCO ada menyatakan hampir 130 juta kanak-kanak perempuan tidak mendapat peluang pendidikan karena di mana ini berlaku di Afghanistan. Jadi di sini dapat kita lihat kanak-kanak perempuan tidak diberi peluang dalam pendidikan disebabkan norma masyarakat mereka. Maafkan saya mau menambah untuk isu berkaitan dengan norma apa tadi? Norma masyarakat. Jika dilihat pada konteks di Malaysia sendiri kan berkaitan dengan norma masyarakat nih, saya ambil satu contoh lah dengan berkaitan dengan ini. Saya ambil satu contoh lah di kampung saya sendiri lah, boleh dilihat berkaitan dengan norma masyarakat, perbezaan gender, persepsi orang berkaitan dengan gender nih. Dapat saya lihat lah kalau di kampung saya sendiri, untuk kanak-kanak wanita nih, dorang lebih memilih untuk berhenti sekolah lebih awal lah. Dorang memilih untuk berhenti sekolah lebih awal, dan saya melihat itu banyak berlaku untuk anak-anak di sana, bermula dari umur 15 tahun lagi dorang sudah mula untuk berpikiran untuk berhenti sekolah dan memutuskan untuk bekerja awal. Dan semestinya isu ini akan memberikan kesan lah untuk pendidikan, dan ini juga akan semestinya memberikan kesan terhadap persepsi masyarakat, dan mereka akan terpengaruh lah dengan budaya yang seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi kita pun setiba di penghujung rancangan kita teruskan kepada apakah kesimpulan daripada topik perbincangan kita pada hari ini. Silakan panel yang pertama, Saudara Elsna. Kesimpulannya untuk podcast kita pada hari ini, kita sudah berkenalan tentang isu dan cabaran pendidikan berkenaan dengan isu LGBT, akses dan berkaitan dengan norma masyarakat. Jadi bagi saya untuk kesimpulannya untuk podcast pada hari ini dapat kita lihat bahwa isu dan cabaran dalam pendidikan ini perlu kita tangani bersama lah, bukan dari pihak murid-murid sahaja, untuk berperanan untuk berubah sendiri, tapi dari peranan ibu bapa dan guru-guru pun sangat penting untuk mengubah persepsi, untuk mendidik anak-anak dari aspek agama, dari aspek rohani moral mereka lah, supaya mereka mendapat pendidikan yang berkualitas dan mereka mendapat hak asasi manusia secara sama rata. Ya, benar sekali. Terima kasih panel yang pertama. Bagaimana pula pendapat panel kedua kita, Nita? Pada pendapat saya, kesimpulannya dari apa yang isi saya telah utarakan tadi, isu ketidaksamaan akses ini boleh diatasi dengan cara pihak berkuasa, pihak kementerian kita perlulah menyediakan infrastruktur yang sama rata
membangunkan infrastruktur dengan lebih giat lagi di kawasan luar bandar agar berdiri sama tinggi dengan yang di kawasan bandar. Kalau dalam isu sosioekonomi pula, mungkin bantuan-bantuan atau subsidi-subsidi boleh diberikan kepada golongan B40 untuk mensupport, untuk menyokong mereka punya keperluan pembelajaran lah. Itu saja daripada saya. Ya, tuan-tuan dan puan, secara kesimpulannya lah pada hari ini, macam yang diperkatakan dalam perbincangan kita pada hari ini, bukan sahaja kerajaan tetapi juga pihak sekolah dan juga ibu bapa juga perlu sama-sama berganding bahu dalam memastikan anak muda ataupun generasi masa kini mendapat pendidikan yang setara ataupun sama rata. Mungkin daripada isu yang saya berikan sebentar tadi, mungkin pihak sekolah boleh merancang, mungkin melawat dari rumah ke rumah, melawat ibu bapa dari keluarga murid-murid dan menerangkan tentang pentingnya pendidikan ini kepada mereka. Ataupun pihak sekolah juga boleh melakukan satu ceramah motivasi ataupun kempen yang mana tetamu dia lebih berfokuskan kepada ibu bapa pelajar, yang boleh diterangkan kepada mereka bahawa pentingnya pendidikan dalam kalangan anak-anak mereka. Jadi saya rasa itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Mungkin kita akan berjumpa semula di sesi sembang santai atau podcast untuk membincangkan topik yang lain lagi dengan tetamu jemputan yang lain di hari yang sama dan masa yang sama. Jadi sampai bertemu di lain hari. Terima kasih kerana setia menonton kami, dan itu sahaja daripada kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.